kepada yang kreatif buat poster-poster, kalau ada masa datang singgah ke Jom Sate, saya nak suruh dia buat poster saya banyak lagi. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa kedudukan fiskal negara ini masih kukuh dan hutang kerajaan berada di tahap terkawal, sekaligus menafikan laporan bahawa Malaysia berdepan risiko muflis. Pertama sekali saya nak beritahu yang keluar debt counter tu, itu tak betul. Bukan kata tak betul angka tu ditambah, bukan, angka tu kurang. Jumlah hutang negara dah lebih 1 trilion. Dia masih lagi report 600 lebih. Angka tu kurang. Angka tu kurang. 600 lebih ni tahun 2017, 686.8. Itu lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP kita ataupun KDNK kita. Sangat sihat. 50.8% berbanding dengan GDP. Ketika itu kita punya shilling ialah 55%. Lebih kurang 55%. Lepas tu 2-3 kali ditukar. Shilling 55% kadar hutang ni dinaikkan kepada 60, naikkan lagi. So sebenarnya untuk bankrupt sesebuah negara ni, saya nak beritahu, bukan semudah itu. Yang Tengku Zafrul cakap tu betul. Kalau nak kira hutang banyak, kita bankrupt. Kita dah patut bankrupt tahun 1986. Ketika itu kadar hutang kita 104.3% berbanding dengan GDP kita. Zaman Datuk Seri Najib 50.8% 2017 dan suku pertama tahun 2018 tinggal 48%. Kurang daripada separuh daripada hutang yang Mahathir. 1986 siapa? Bapa hutang negara. Mahathir Mohamad. Bankrupt tak Malaysia ketika tu? Tak bankrupt. Dan bankrupt ni bukan hanya kerana berhutang. Dia kena tengok juga income kita, pertumbuhan ekonomi kita macam mana. 2017, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 paling tinggi di dunia. Nombor 3 paling tinggi di dunia. 5.7%, 5.9%. Nombor 2 paling tinggi di dunia China, 6.7. Nombor 1 ketika itu Filipina, 6.9. Jadi janganlah termakan dengan fitnah-fitnah yang ditabur oleh Pakatan Harapan ni. Ini kena faham. Okey? Tok ni dalam live ni ada pula Mahatma cakap, perangai kau lagi kecil daripada PACE, serang pemimpin sendiri. Dia macam ni. Kalau pemimpin dah berjanji nak bubar parlimen, dia tak nak bubar, kita desak supaya dia membubar. Lainlah kalau aku dedahkan dia punya skandal ke, aku dedahkan kes kat KKLW ke, aku dedahkan kes Terengganu yang dah masuk ke AG Chambers ke. Dokumen aku ada. Aku tak buat benda tu semua. Aku minta buat pilihan raya cepat. Dan hari-hari aku sebut supaya kau bagi faham pada Perdana Menteri ini bahawa kita perlu buat pilihan raya cepat sebelum keadaan ekonomi makin tenang. Dan orang salahkan kerajaan dia. Sebab dia tu walaupun dia bersama dengan Muhyiddin, dia nakkan muafakat bersatu UMNO dengan PAS ni, tetapi orang ingat dia BN. Orang ingat dia pure BN. Dia memang ahli BN. Tapi bila kita suruh dia tarik diri daripada menyokong Muhyiddin, dia tak nak tarik. Dia tak nak tarik. Ini kena faham. Dalam UMNO memang ada kumpulan yang ahli UMNO, jiwa dia bersatu. Apa pilihan yang kita? Takkan kita nak hipokrit. Takkan kita nak tunjukkan yang dia takkan buat benda ni. Itu sebabnya kita cakap, kita minta Perdana Menteri balik ke pangkal jalan, kembali pada UMNO, kembali letak tak setia pada UMNO.
bersama dengan Presiden Parti. Itu je. The only person yang boleh bagi dia jadi Perdana Menteri balik ialah Presiden Parti. Sebab itu tempat dia. Kalau BN menang pilihan raya, tempat kursi Perdana Menteri itu kursi dia. The only person yang boleh bagi laluan. Tak apalah, kau ambil lah main. Presiden Parti. Salah ke kita cakap buat pilihan raya cepat? Itu pun dia janji. Itu pun dia yang janji. Kita petikaikan kenapa depan kita cakap lain, di Jepun cakap lain, orang-orang dia keliling semua cakap lain. Itu je. Kau jawablah dengan hujah juga. Tak payahlah pakai cyber trooper buat poster-poster bodoh ni. Kau rasa aku terkesan? Aduh. Aduh. Mahathir tu lock up saya hampir 1000 hari lah. Hampir 1000 hari. Mahathir je 11 kali kena lock up oleh Dek Mahathir. Satu kali Dek Ismail Sabri. Satu malam. 2 pendakwaan bawah Ismail Sabri. ISA 2 kali. Kali pertama 2 bulan. Kali kedua 2 tahun 2 bulan. Desak buat pilihan raya umum kerana kepentingan peribadi, tidak mahu buat tidak untuk lepas daripada mahkamah. Kepentingan peribadi itu dia cakap. Tapi kita nak tanya dengan Chief Nazri ni, bukankah dia orang yang pertama, yang kedua selepas Ahmad Jazlan? Bukan, Ahmad Jazlan Yaakob Macang. Selepas Ahmad Jazlan menarik sokongan daripada siapa nama? Menyokong Muhyiddin. Dia orang kedua yang menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Betul tak? Dia orang yang kedua. Kenapa dia berubah? Aku tak salahkan dia. Dia berubah. Dia berubah paling mana? Aku tak salahkan dia. Pada ketika itu pun dia telah minta supaya parlimen dibubarkan. Itu sebab dia tarik. Dia nak supaya parlimen dibubarkan, diadakan pilihan raya segera. Kan? Tapi kau kena faham lah, lepas dia tarik, Muhyiddin istihad darurat. Jadi orang yang berjanji nak lepas chief tarik, dia pun tarik. Tak tarik. Jadi aku nak salahkan chief pun tak boleh juga. Ini kita kena adil. Dia ada sebab kenapa dia marah. Itu sebab aku tak balon dia sangat. Kau kena faham. Sebab kadang-kadang aku pun geram juga. Tapi waktu tu dia suruh ubah parlimen. Betul lah. Tapi kalau dah darurat, dah diisytiharkan. Bila darurat dah diisytiharkan, nak buat apa yang lain tu? Tarik diri. Tarik diri pun kerajaan sudah di bawah kerajaan darurat. Dah di bawah ordinan darurat. Tarik diri pun tetap tidak menukar kerajaan. Faham tak? Waktu tu lah kan? Waktu tu. Itu punca dia marah. Dan kita pun kita pun faham. Bila dia buat tindakan macam tu, Muhyiddin bagi semua orang BN pun dapat 3.8 juta. Tiba-tiba chief tak dapat. Sebab tarik sokongan. Sepatutnya benda-benda kecil macam ni kan, kita tak payahlah. Sebab kita kena ingat tau, bila kita ubah prinsip kita ni, kan, orang akan ingat sampai bila-bila. Chief Nazri ni orang yang aku cukup respect. Aku duk expect dulu selepas dia naik Ketua Umum Muda. Aku ingat lagi kat Keluang dulu, kali pertama aku dengar ucapan dia, memang aku salute dia. Aku memang salute dia. Memang dia, aku respect dia lah secara peribadi. He's the best Ketua Pemuda UMNO. Selepas Rahim Tambici kena tangkap kantor besar Tambi kecil, dia tak boleh kontrol kan. He's the best. Tapi dia tak bertanding Ketua Pemuda. Dia tak bertanding Ketua Pemuda. So patut dia kena kekalkan prinsip dia. Tapi yelah, dia ada hak dia nak marah pada Dato' Zahid ke, marah pada Dato' Najib kan. Kita tak boleh campur benda ni. Itu biar dia orang settle lah kan.
Aku dengan dia tak ada masalah. Okey. Saya minta tolong satu, tuan-tuan Okey. Saya nak beritahu untuk pilihan raya akan datang ni, Barisan Nasional berhadapan dengan masalah yang cukup besar. Kenapa saya kata begitu? 2018 kita ada utusan Malaysia. 2018 kita ada Berita Harian, kita ada NST, kita ada TV3. Tapi hari ni tuan-tuan, semua syarikat-syarikat ini sudah dikuasai oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari dan Johari Ghani. Kita pun tahu Syed Mokhtar ni dia main banyak kolam. Tun Mahathir pun dia bantu. Itu sebab kita tengok Tun Mahathir masih lagi mendapat eksklusif interview dan masih lagi mendapat liputan oleh semua sekali media prima punya network. Sama ada TV3 ke, Berita Harian ke, NSTP ke, apa ni, Utusan Malaysia. So kita kena faham benda ni. Sepatutnya Presiden dengan pimpinan MT kena tahu bahawa we got to do something. Syed Mokhtar ni memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Muhyiddin, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Mahathir. Dan bila ditanya, kau ni sokong belah mana? Dia kata, mestilah sokong UMNO. Kau tengok aku letak Johari Ghani kat situ. Nampak? Tapi pada hakikatnya dia masih lagi membantu Tun Dr. Mahathir, masih lagi membantu Muhyiddin Yassin. Mana taknya orang ni kayakan dia, dan Muhyiddin merupakan kawan lama dia. First time dia pergi ke luar negara, di bawah MITI dulu, Muhyiddin yang bawa. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, nak berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 ni, tuan-tuan hanya boleh bergantung harap kepada UMNO Online, apa lagi, BN Coms, dan blogger-blogger UMNO lah. Jadi saya merayu pada tuan-tuan, tolonglah setiap kali bila kita buat live, tolonglah share. Tolonglah share. Kerana kita tidak ada media elektronik, kita tidak ada media cetak ataupun media ni yang membantu untuk menerangkan dan mempertahankan UMNO. Tak ada. Semua sudah dikuasai oleh musuh kita ataupun dah dikuasai oleh orang yang makan banyak pinggan. Jadi tolonglah bantu untuk sebarkan setiap apa yang dikeluarkan oleh Presiden Parti, oleh Datuk Seri Najib, oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan kalau boleh bantulah sama untuk viralkan saya punya live ni.